ni untuk itu tahun ni kita start awal sikit pada last year sebab tahun ni kita lebih prepared sikit lah in terms of pelaksanaan program itu dan memandangkan banyak sangat kekangan pergerakan dan juga attendee untuk nak melaksanakan program ini. Jadi kita kekalkan dua kategori yang akan disertai oleh Politeknik dan College Community. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pun dah sedia maklum lah berkenaan kita punya Idola 2021 ni. Okay. So ini sedikit timeline kita punya housekeeping lah macam mana progres kerja kita dah pun bermula pada hujung Mac di mana kita riliskan garis panduan untuk KPI dan juga makluman ringkas tentang Idola. Hari ini kita akan go ingat berkenaan dengan Idola tu sendiri. Okay. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mula membuka platform di idola.sidos.ed.my bermula 15 Jun 2021 di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh mula memuat naik bahan-bahan digital yang telah pun disediakan untuk kegunaan KPI hari itu kan. Dan dibuka 15 Jun dan tutup pada 15 Ogos. Dan kita bagi time frame 2 months untuk kalian untuk muat naik kalau rasa dia nak buat penambahbaikan ke apa, turunkan dan so on so forth lah dia punya itulah. Okey, kemudian tamat 2 bulan itu, kita akan masih lagi 2 bulan untuk buat evaluation sebab last year kita dah sangat suntuk di mana semuanya dibuat dalam tempoh yang sangat singkat. Tahun ni kita cuba buat step by step lah di mana kita ada banyak masa untuk buat penilaian dan sebagainya lah. Jadi Majlis Idola seperti yang anda tonton last year, kita buat secara langsung tayangannya di YouTube dan juga di Facebook pada 28 Oktober 2021. But yet the date is subject to change lah in case kalau kata ada berlaku pengumuman terkini dari kerajaan yang tiba-tiba nak buat PKP ke dan sebagainya. Hopefully tak lah. Hopefully by 28 Oktober ni semua orang dah menerima vaksin dan kita boleh hidup macam biasa lah Okay. So sedikit pengenalan tentang poster Shout Challenge. Nanti saya akan berikan juga ini di dalam WhatsApp group juga ataupun di Telegram. Dan juga Cik Rozaimin akan muat naik poster ini di dalam website Idola nanti Okay, hadiah kita tak boleh mention lagi sebab masih lagi dalam peringkat penilaian. Soon kita akan update lah tempat pertama, kedua dan tiga berapa nilai dia insyaAllah. Okay, so this is untuk Shout Challenge Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, yang dilihat ini adalah branding kita lah untuk kategori Politeknik. Jadi kalau kata nak buat report ke ataupun nak buat sebarang penulisan apa-apa, ginilah cara tulisannya. So it's a brand yang kita wujudkan. Perlahan sikit je, perlahan. Okay, sorry. Orang semua. Kalau saya laju sangat stopkan saya. Saya memang cakap laju, saya minta maaf. Okay. Kemudian kita pergi ke Vlog Challenge 2.0. Masih lagi mengekalkan kategori vlog yang kita perkenalkan last year untuk rakan-rakan kita di College Community. Kali ini kita letak versi 2.0 untuk membezakan last year dengan this year. Okay. Beginilah pun kita akan muat naik poster ini di dalam website Idola. Okay. Yang ini ramai ternanti-nanti. Jadi hari tu kita dah updatekan, kita dah uploadkan this guideline dalam website. Tapi kita turunkan semula sebab ada banyak feedback dan juga input daripada rakan-rakan kita yang juga peserta kepada pertandingan ini. Jadi kita murnikan lagi. Dan I hope lah this is the finalize yang kita boleh follow lah sehingga ke akhir pertandingan ini. Okay. Jadi untuk saya ceritakan untuk kategori Politeknik which is Shout Challenge. Kriteria pertama yang dinilai adalah pelaporan bertulis PDF sebanyak 20% dia punya markah dia. Kemudian kriteria kedua, pembangunan saluran YouTube baharu dengan tajuknya Shout TVET. Itu adalah dia punya branding maknanya Shout TVET. Nanti macam mana nak buat dia punya tajuk dalam YouTube baharu ni saya akan ceritakan selepas ini. Kemudian kriteria ketiga yang akan dinilai untuk kategori Shout Challenge adalah satu video pelaporan 20% dan satu video PDP juga 20%. Dan kriteria keempat yang baru saja kita perkenalkan rentetan daripada KPI yang telah pun tuan-tuan dan puan-puan produce which is menghasilkan e-book PDP berdasarkan kurikulum yang sedia ada juga 20%. Jadi sebelum ni mungkin kalau kata yang mana dah download awal atau mungkin dah pick up daripada saya ke apa, peratusan dia berbeza. Jadi kali ini kita mulakan semula, kita nilaikan bagi sama je 20% untuk kesemua kriteria ini.
Okey, kalau kata ada soalan ke apa, lepas ni kita buat sesi Q&A berkenaan dengan kriteria ini. Seterusnya kita pergi kepada college community untuk kategori Vlogs Challenge 2.0. Masih juga ada pelaporan bertulis yang bernilai bermarkah 20%. Seterusnya kriteria kedua, saluran YouTube institusi. Saya percaya ramai kebanyakan institusi dah pun ada saluran YouTube sendiri, jadi boleh teruskan guna saja dan kena ikut garis panduan yang terus kita buatlah. Macam mana kita nak kemaskan dan cantikkan kita punya YouTube channel itu. Ada sebanyak 30% lah dia punya markah. Dan seterusnya untuk kriteria ketiga di bawah, tuan-tuan dan puan-puan perlu menghasilkan 2 vlog dan juga 1 teaser. Dan ketiga-tiga elemen ini dia punya jumlah markah adalah 50%. Untuk college community memang tak banyak sangat berubah lah sebab dia memang straightforward lah dia punya kategori ni. Dan juga penilaian markah. Tapi untuk politeknik banyak kita buat amendment sikit lah mengikut cadangan daripada rakan-rakan senior kita. Okay. Right. Kita go detail untuk short challenge. Yang pertamanya, pelaporan bertulis dalam format PDF as usual. Nanti akan dimuat naik. Cumanya dalam ini, okay, saya ceritakan kena ada sinopsis, pengenalan, proses kerja, perancangan produksi, mungkin perancangan keuangan, ada storyline. Dan satu yang kita tambahkan adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu menghasilkan 3 buah poster yang menyebar luas saluran YouTube PDP lah. Okay, dan poster ini kena letak dalam report dan juga muat naik nanti dalam file PDF juga di dalam website Edora tu nanti. Supaya kita pun boleh gunakan poster itu untuk promosi lah tuan-tuan dan puan-puan punya hasil karya. Seterusnya adalah impak, kesimpulan dan juga lampiran bergambar. Okay, ini adalah standard lah untuk kandungan pelaporan. Seterusnya adalah saluran YouTube. Okey, ramai yang bertanya pada saya, kenapa nak kena ada buka channel YouTube yang baru sedangkan yang sedia ada sekarang ni dah ramai dah follower dia. Okey, sekarang ni kita dalam proses untuk orang kata nak menyebar luas kandungan bahan video PDP ni semua. Jadi kita nak selaraskan di satu platform di mana dia tidak bercampur dengan kandungan bahan yang lain. Sebab kalau kata yang ada existing YouTube yang tuan-tuan ada di institusi masing-masing, dia dah bercampur dengan konten-konten yang lain, contohnya daripada corporate.com punya konten ke ataupun video Pon TV dan sebagainya kan. Jadi kita wujudkan satu platform khas untuk PDP saja di mana orang ramai boleh datang tonton video PDP di dalam channel itu saja. Okey. Dan namanya macam ni. Nama politeknik, nama anda lah PKK ke, PUO ke, PSA ke sebagainya. Belakang tu Short TVET. Okey. Alright. Beginilah kita berikan kebebasan bagi tuan-tuan dan puan untuk berkarya, untuk membuat whatever design ke macam mana layout daripada banner nanti di YouTube. Tapi dia punya konten ni mesti ada lebih kurang macam ni lah. Jadi semua elemen yang telah pun tuan-tuan dan puan letak dalam YouTube tu kita akan nilai jugalah untuk pemarkahan di dalam Idola nanti. Seterusnya adalah video pelaporan 20%. Wajib menghantar. Ini adalah daripada Poli TV lah standard Okay, dia punya konten sama je macam sebelum ni, dia punya format. Cumanya kali ni kita naikkan 3 ke 5 minit. Last year saya ingat saya 1 ke 3 minit. Ramai kata terlalu singkat jadi tak ada apa nak boleh bubuh. Jadi kali ni kita upkan jadi 3 ke 5 minit saja. Okey. Kemudian ini boleh masuk dalam laman laman YouTube yang sedia ada lah. Maknanya tak payah masukkan dalam YouTube yang baru kita cakap tadi tu. Okey, dan last year kita letak limit 5 orang satu grup. Jadi kali ni kita buat terus 10 orang satu grup. Maksudnya kalau kata tim yang sama buat video PDP dengan pelaporan, inilah 10 orang itu. Okey, dan kita akan berikan sijil kepada 10 orang ini. Okey, video PDP juga sama. Dan video ini perlu dimuat naik di dalam channel YouTube yang baharu tadi. Okay, dan basically macam inilah dia punya kriteria dia. Kemudian e-book ni memberikan tanda tanya banyak pada orang ramai, which is 20%. Penghantarannya adalah dalam bentuk PDF dan approach penulisan adalah creative writing ataupun academic writing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, boleh tak Gustan balik ke belakang syarat apa tadi video PDP. Okey. Okey tak saya nak ambil gambar. Saya tak sempat nak ni laju sangat. Kejap lagi saya sharekan slide ni, jangan risau. Okey. Terima kasih. Alright.
kita bagi. Jadi saya nak sekali lalu saja. At least kalau kata tuan-tuan dan perempuan ada soalan, terus catat soalan tu nanti kita akan buat dalam sesi Q&A later on. Saya pun dah sediakan FAQ juga kalau perempuan nak refer. Okey, untuk ibu approach penulisannya adalah dalam bentuk creative writing ataupun academic writing. Dia adalah FAQ saya dah letakkan apa yang dimaksudkan dengan creative writing dan juga apa yang dimaksud dengan academic writing. Saya bacakan juga di sini. Dalam konteks penulisan ibu ini, pihak BIPD membezakan kedua-dua kaedah penulisan buku ini dengan cara pendekatan penulis dalam menyampaikan bahan PDP dia. Contohnya kalau kata penulisan kreatif ni dia banyak gunakan grafik kan untuk penyampaian bahan PDP dia. Dan kalau kata untuk academic writing, penulisannya adalah lebih kepada penulisan teori yang tidak ada gambar rajah sangatlah. So itulah yang dimaksudkan dengan creative writing dan juga academic writing. Okey, dan yang keempat adalah maksima penulis untuk satu buku adalah 3 orang penulis. Dan ini kita telah prefer dengan BKPK. Mereka kata kalau untuk kenaikan pangkat ke apa, buku tu maksimum 3 orang sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan boleh start planning lah, okay, untuk buat satu buku 3 orang. Ada juga yang bertanya kepada saya, boleh tak kalau kita nak cross institusi? Contohnya Poly Mersing nak merge dengan PMJB, PMJB nak buat kerja dengan PMKL contoh. Kita tak galakkan, tapi kalau kata you all nak buat juga macam tu, penghantaran pada idola dia telah tertakluk pada satu institusi sajalah. Okay? Alright, seterusnya adalah originality, kesahihan kandungan ibu adalah tanggungjawab institusi masing-masing sebelum diserahkan untuk pendaftaran EISBN. Jadi apa-apa hal pun untuk mengelakkan plagiarism ke ataupun mengelakkan you all punya kandungan buku tu diplagiat oleh orang lain, make sure semua tu dah pun diuruskanlah di institusi masing-masing sebelum diserahkan kepada kita. Okay, seterusnya semakan konten ibu ini akan dibuat oleh editor lah, which is program ke ataupun senior lecturer untuk subjek tu. Okay, dan untuk nombor 6 ni, rubrik ni kita telah pun sediakan. Saya telah pun letakkan juga dalam, Rozamin telah letakkan dalam website Idola. Dan kita sediakan 2 jenis rubrik, iaitu yang pertama adalah untuk creative writing, yang kedua adalah untuk academic writing. Jadi dia punya elemen lebih kurang sama, cuma ada nombor 3 kot saya bezakan antara creative writing dengan academic writing. Selebihnya sama sajalah. Okay. Kemudian rubrik disediakan oleh kita lah, dan media perantara boleh jadi bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dan untuk referensi belakang, mohon gunakan APA style yang terkini lah. Tak salah saya sekarang dah 7th generation kot. So boleh gunalah di punya style tu. Okay, ini adalah peratusan komponen dalam e-book. Teori 50%, tutorial 50%. Okey, apa yang bezanya kali ini, kita murnikan teori masih sama berasaskan PDP kurikulum, masih lagi 5,000 hingga 10,000 patah perkataan. Pages tak kisahlah berapa tapi kalau boleh within range wording 5,000 ke 10,000. Rujukan APA style. Untuk tutorial Pak, mesti mengandungi grafik ataupun gambar rajah sebagai bahan sokongan. Dan kita mansuhkan part latih to be. Jadinya di sini kita hanya fokuskan untuk perkongsian tutorial saja, which is proses kerja, cara penyelesaian soalan ataupun apa-apa permasalahan yang tuan-tuan dan perempuan letakkan dalam buku tersebut. Okay, so kita kalau yang asal dulu adalah to be dan sebagainya, jadi kita buang pada to be tu, kita fokus on tutorial sahaja. Okay, alright. Okay, selesai dengan tadi untuk sharp challenge, jadi kita teruskan dengan vlog College Community. Masih juga mempunyai pelaporan PDF, ditulis dan dihantar dalam format PDF lah. Jadi kita nak tengok macam mana tuan-tuan dan perempuan di College Community menghasilkan vlog tersebut lah. Okay. Kemudian konten dalam report tu mesti ada sinopsis, pengenalan proses kerja, perancangan produksi, perancangan keuangan, storyline, impak, kesimpulan dan lampiran bergambar. Saya ada sediakan manual untuk macam mana nak menghasilkan vlog dan juga macam mana nak buat report dia. Ada bersama dengan Cik Akasha. Nanti later on Cik Akasha akan buat mungkin sesi taklimat khas untuk dengan college community macam mana kita nak menghasilkan vlog mengikut standard komersial yang sekarang. Okay. Seterusnya saluran YouTube institusi 30%. Okay, yang ini macam biasalah, dia kena ada elemen of banner di YouTube, size dia macam inilah 2560 darab 1440. Maklumat dan informasi berkenaan saluran YouTube mesti ada. Okay, garis panduan kita akan bagi later on. And then menghasilkan satu video teaser sinopsis. Dulu 30 saat, sekarang kita upkan jadi 1 minit. Jadi video sinopsis dalam teaser ni mesti mengisahkan berkenaan 2 vlog yang akan you all share nanti. Okay. Kemudian setiap vlog satu dia durasi adalah antara 3 ke 5 minit sahaja. Okay. So inilah
Dia punya perincian dia. Okey, itu saja. Jadi simple saja. Jadi kalau ada soalan apa-apa, tuan-tuan dan puan boleh take turn untuk bertanya. Jadi kita akan cuba jawablah dalam masa yang ada ini. Okey, silakan. Soalan pertama ni. Soalan Soalan. pertama daripada sekejap Soalan pertama. Nur Kursia. Hi, may I know channel YouTube Shout yang baru ni individu or institusi or by group? Institusi lah sepatutnya. Okay. Okey, sebab ini pun kita tulis saya tunjuk. Contoh Politeknik Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ini dah memang mewakili institusi lah. So bila orang tengok Shout TVET, automatik tahu ini adalah channel untuk PDP. Okay, untuk pengetahuan semua, channel-channel YouTube kan perlulah diberi nama sebegitu rupa, Shout TVET. Jadi perbezaan antara channel-channel dari politeknik yang lain adalah nama politeknik tersebut. Mana Politeknik Kota Kinabalu, kita mungkin bawa Politeknik Muazzam Shah. Kan? Jadi yang detail bawah tu kita boleh letaklah mengikut kedudukan geografi politeknik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pastikan bahawa dia punya rules dia punya rules atau keperluan terms dia tu, dia kata tidak boleh menukar ke benda-bentuk logo atau ikon. Okey, jadi kalau tulisan tu Ija, kita jadikan bulat, boleh tak? Boleh. Kita sebenarnya nak bagi kebebasan pada institusi untuk berkarya, untuk berkreativiti. Tapi elemen yang perlu ada, yang wajib adalah inilah nama poli, dia punya demographic location dia dan juga Shout TVET beginilah. Maknanya font jenis apa tu boleh ubah tuan-tuan. Tak ada, boleh tak ada warna masalah. Boleh tak warna? Warna boleh tak? Warna kejap. Kak Auda? Macam mana discussion dengan Dr. Nana? Okey, warna memang boleh ubah. Warna tulisan adalah mengikut kreativiti institusi masing-masing. Okey, kalau katalah kita nak buat PMS Shout TVET pun boleh. Tapi macam contoh kat sini, nama politeknik boleh tulis penuh berserta bandar negeri Malaysia. Sekiranya ingin menggunakan short form seperti PMS dan sebagainya boleh ditambah. Okey. So, Maknanya boleh contohnya PMS Shout TVET atau PMS Shout TVET. Tapi ada juga politeknik PMS tu apa nama penuh PMS. Okey. Syah. Jadi tuan-tuan boleh lah, yang warna biru tu boleh lah letak gambar politeknik tuan-tuan kan. Selalunya macam tu kan. Tak ada masalah. Ya, dia tak ada masalah. Cuma kita tak nak dia tukar dalam bentuk ikon ataupun logo. Sebab kita kekalkan dalam bentuk teks lah. Sudah pukul 3. Aduh, penat aku. Aku ni tengah dengar online si Idola lah ni. Sekejap aku bincang dulu dengan lelaki aku. Okey. Siapa yang bercakap tu? Alright. Okey. Tengah gosip tu, mute. Okey, seterusnya kita masih lagi buka sesi Q&A ni untuk soalan. Kalau kata tak nak tanya secara live pun boleh letak di ruangan chat. Kita punya tim daripada EPD akan berusaha untuk menjawab lah. Seterusnya, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum. Saya Zulkifli. Waalaikumsalam. Saya Zulkifli. Hai Cik Zulkifli. Daripada mana? Politeknik Kuala Terengganu. Nak tanya pasal pasal format video untuk PDP tu. Kalau kita tengok kat situ, dia nak 720p je. Untuk long term saya rasa 720 ni mungkin memanglah senang kalau nak buka dalam handset. Tapi untuk long term video ni kita akan pakai berterusan sehingga 5 tahun, 10 tahun. Apa kata kita buat Full HD terus 1080. Okey. So maknanya 180 darab 1080 macam tu ke? Maknanya kalau full HD lah. Sebab kita benda ni kalau 720 maybe nanti 2 tahun akan datang naik mari 5G ke apa betul. Line dah laju. So benda ni nampak kalau kita device lagi nak buka dalam TV full HD 4K. So 720 ni dia punya format kecil sangat.
Dia kan. Jadi bila next time untuk 3 tahun, 5 tahun akan datang, orang pergi kepada 4K HD. So 720 ni baru standard baru. Jadi Okey. untuk So long Cik Zul, term bagi saya. jadi Cik Zul, cadangan tu memang bagus sebenarnya, kita fikir jauh bukan fikir untuk hari ni saja. Tapi kalau katalah para pelajar kita yang sekarang yang mungkin dalam kawasan rural ke apa, dia nak buka tu nanti ada masalah tak kalau kata kita letakkan 180 darab 1080? Saya rasa tak ada masalah ya, sebab kalau kata line tu dia stay untuk long term kan. Kalau line 720 stay better lah, sebab dia kalau YouTube kita boleh, dia ada dia boleh buka 480 lagi. Dia boleh lower dia punya quality kan. Okey. So kalau kita boleh select dia boleh quality dia macam mana, 4K ke 1080 ke 720 atau 480. Jadi kalau kat rural pun dia boleh, kalau dia bandwidth dia rendah, dia boleh select 480 je. Okey. Okey. Okey, Garim macam mana? Kita bersetuju ke untuk 720 upgrade ke 1080? Garim? Garim hilang. Okey, yang lain mungkin ada kita ambil dulu cadangan tersebut, maknanya ada juga keperluan juga kita kalau melihat 10 tahun akan datang penggunaan video yang sama kan. Jadi kita ambil dulu makluman tersebut dan kita akan update kepada tuan-tuan dan puan-puan lah tentang perkara tersebut. Ada cadangan. Saya Fizi daripada Polisas. Okey, teruskan. Assalamualaikum. Ya, teruskan Fizi. Pada saya mungkin boleh buat bukanlah 720 tu adalah format dia. Maksudnya dia letak adalah pada format 720 kan. Pada saya mungkin boleh letak minimum 720. So pada poli yang ada nak upload 4K 1080 tak ada masalah. Upload daripada saya. Tapi kena pandang pada mungkin ada setengah institusi yang belum support lagi equipment dia pergi pada Full HD, mungkin setakat 720 dan mungkin setakat ada yang support phone pun ada yang 720 lagi macam student apa semua kan. Syarah. Jadi saya rasa mungkin boleh letak minimum 720, tapi pada mana-mana institusi yang boleh upload untuk sehingga 4K tu terpulanglah pada institusi masing-masing. Itu yang setuju, betul. Alright. Okey. So daripada Polisas kata minimum 720. Alright. Lagi daripada politeknik lain, college community lain mungkin ada cadangan untuk format ni. Kita boleh tengok dekat chat ni Ija. Okey, buka. Ni cuba tengok tadi daripada tadi sekejap Dori Nurhaniza. Bukan sekejap. Syahri Hairi. Medium bahasa dalam vlog tu perlu bahasa Inggeris atau bahasa Melayu? Okey, kita nak memperkasakan bahasa Inggeris sebenarnya. Jadi untuk video pelaporan banyak kita buat bahasa Inggeris kan, betul ke Ganim? Kalau kata ada yang buat bahasa Melayu, dia ada subtitle English di bawah kan, betul ke? Yes, saya. Ija. Vlog untuk college community. Ya, betul. Begitu juga dengan college community kita cuba nak implementkan bahasa Inggeris tu. Tapi kalau kata nak tanya pendapat kawan-kawan di college community mungkin ada rasa terbeban tak kalau kata kita minta buat dalam bahasa Inggeris? Saya daripada college community Ledang. Cik Zik. Teruskan. Memang agak beban lah kan, sebab seperti kita tahu college community ni nak masuk dia lulus bahasa Melayu dengan sejarah. Kita nak cari talent yang ada bahasa Inggeris tu mungkin sangat sukar. Itu pandangan saya. Satu lagi beban dari segi pelajar lah. Pelajar nak ikuti kita punya video PDP nanti dia susah nak faham nanti. Okey. Lepas tu saya ada soalan juga. Okey. Ada satu lagi soalan untuk Siapa ni? Saya Maulud daripada College Community Kuantan. Okey. Berkenaan dengan kategori pertandingan untuk college community ni, vlog challenge ni. So kita kena hantar pelaporan bertulis, saluran YouTube dan juga 2 vlog, 1 teaser. So untuk saluran YouTube institusi ni, markah dia 30%. So saluran YouTube ni kami dah buat tahun lepas. Memang kami buat satu saluran YouTube untuk idola saja, mana untuk PDP lah pelajar. Sebab college community memang dah ada YouTube, saluran YouTube yang official, tapi bercampur lah video dalam tu, video majlis, video apa-apa semua ada dalam tu. Corporate pun semua dalam tu kan? Semua ada dalam tu. So
last year untuk pertandingan Idola ni saya dah create satu YouTube channel untuk PDP College Community Kuantan lah. So kalau kat sini markah 30% ni maknanya saya boleh pakai je kan video YouTube channel yang tahun lepas kan. Boleh. So maknanya kalau saya pakai yang sama tahun lepas, maknanya markah pun akan sama lah. Oh, tidak. Saya perlu update markah tu dari segi apa? Dari segi jumlah video dalam tu ke? Dari Okay. segi likes ke, followers ke, atau macam mana? Okay, good question Cik Maulud Alright, kenapa kita cakap pada Politeknik untuk wujudkan satu titik baharu? Sebab Poli dah start lama memang way before college community. Video diorang betul sangat-sangat banyak dan bercampur-campur. Jadi susah orang nak search video PDP. Jadi untuk cerita di college community pula, kebanyakannya masih lagi baru. Mungkin di college community Cik Maulud memang dah dah banyak konten, tapi di KK lain mungkin kurang konten dia. Jadi tak apa, gunakan yang existing. Tapi kita ada buat satu garis panduan untuk macam mana nak menguruskan YouTube masing-masing, di mananya setiap video tu kena ada dia punya thumbnail, di bawah video tu kena ada deskripsi. Jadi kalau kata di YouTube College Community Cik Maulud memang dah ada. Jadi kita minta untuk Cik Maulud updatekan mana video yang tak ada thumbnail tu, letak thumbnail dia. Di mana video tak ada description kat bawah tu, letak description dia. Macam tu. Jadi informasi pada YouTube kalau sebelum ni tak ada, minta letak juga informasi supaya orang tahu, oh ini College Community Kuantan, dia ada course apa, ini siapa yang buat video dia, benda-benda macam tu. Okay? Terima kasih. Alright, so kita dah sediakan juga guideline untuk ini. Jadi Cik Akasha akan menyebar luaslah dia punya guideline ni kepada tuan-tuan dan puan-puan di College Community. Okay, terima kasih Cik Maulud dan juga Cik Zik. Seterusnya. Okay, kita baca. Ada soalan lagi. Okay. How about daripada Rusia? Okay, how about the content for YouTube Short TVET? Apa konten yang ada dalam YouTube Short TVET tu? Okay, daripada Puan Nur Krusiah how about the content for YouTube Short TVET? Alright. Seperti kita maklum untuk Politeknik, untuk memuat naik video PDP, mereka harus membuka saluran YouTube yang baru. Apa yang perlu ada dalam YouTube saluran YouTube ini adalah semua konten video berkenaan PDP sahaja. Kan Politeknik minta dia apply duit untuk buat video dan sebagainya kan, baru-baru ni dengan Ganim. Jadinya kontennya seperti itulah yang patut dimuat naik di dalam channel YouTube yang baru ini. PDP sahaja. Kalau kata video pelaporan yang sebelumnya politik itu semua tu maintainkan sahaja dalam YouTube rasmi yang bersama dengan konten-konten yang lain. Sebab kita nak orang ramai untuk bila buka je YouTube channel Short TVET ni semua automatik semua video PDP sahaja. Senang kita nak selaraskan macam tu. Ya, adakah saya menjawab soalan ya Puan Nur Krusiah? Okay, terima kasih. Encik Rudolf, creative writing macam mana? Okay, creative writing macam saya mention tadi, dia banyak menggunakan approach penggunaan grafik dalam menyampaikan konten PDP dia. Maknanya dia banyak gunakan warna, elements of creativity lah dalam nak sampaikan konten ni. Biasanya penulis yang buat buku macam ni untuk subjek macam yang macam fashion ke tourism ke, sebab saya dapat daripada Puan Puan Hayati Nim ke daripada Poli Port Eastern. Kita buat discussion dengan Puan, kata cara dia buat buku adalah begitu, creative writing macam tu. Okay, tapi ada juga penulis yang prefer untuk buat buku dengan konsep academic writing. Maknanya dia tak nak buat banyak sangat grafik, dia buat tulisan dia banyak macam tu. Okey, siapa yang cakap? Teruskan. Puan, yang saya Rudolf boleh buka. Okey. Ya, yang berkenaan dengan creative writing tu, yalah, dia kan ada melibatkan macam elemen grafik tu semua kan. Tapi sebab kalau contohlah maksudnya kita kena sediakan untuk untuk satu course lah, contohnya macam sekali network, subjek network kan. Maksudnya complete untuk satu course itulah kita buat untuk e-book tu nanti. Ya. Macam mana you all nak susun konten tu, nak buat bagi satu chapter ke, nak buat bagi satu topik saja ke, mungkin nak buat elaboration yang panjang, itu adalah terpulang kepada penulis macam mana nak buat. Kita tak ada tetapkan wajib kena ada satu topik, wajib kena ada satu chapter tak. Kita tak tetapkan macam tu. Dan yang patah perkataan tu memang dah disetkan maksimum adalah 10K lah.
Ya, maximum 10k sebab kita tak nak terlalu banyak sangat kan untuk first round ni sebab kita baru nak cuba buatkan e-book ni. Mungkin dah ada penulis otai yang dah biasa buat. Kalau boleh dalam saya punya fikiran ni kalau boleh tak kurang daripada 5,000 macam tu lah paling sebab grafik ni kalau boleh saya nak letakkan banyak grafik dengan penjelasan kira nak buat macam tu sebenarnya. Sebab kalau nak buat sampai 10k tu dia macam buku teks lah pula nanti. 5,000 words mungkin boleh kot, minimum 5,000 lah. Jangan kurang lah daripada 5,000 tu. Ya? Ya. Okay, boleh. Okay, terima kasih Cik Rudolf. Okay, thank you. No problem. Salam, ya silakan siapa ni? Ija Hanif ni. Okay. Kita kalau di PSA kita ada channel e-learning yang lama lah kan. Okay. E-learning. Sekiranya kita nak tukar nama rebrand baru channel tu sebagai PSA Shop TVET, boleh ke? Okay, ada tak orang tanya soalan ni? Ganim, macam mana Ganim? Boleh ke? Dari segi teknikal YouTube boleh tukar kan? Betul tak? Boleh. Kita akan rebrand balik lah. Pastikan konten yang ada dalam tu semua adalah konten berkenaan dengan PDP. Jangan ada konten-konten yang lain. Ada video pelaporan. Boleh je guna platform tu tapi hanya solid untuk video PDP saja. Okey, channel dulu tu adalah channel e-learning lah untuk PDP lah. Maksudnya boleh lah ya. Okey. Terima kasih Ganim, terima kasih Ija. Alright. Thank you Chani daripada PSA. Seterusnya. Assalamualaikum sekali lagi. Ya, teruskan. Zulkifli Kalau tadi terus nak rebrand YouTube channel tu, maksudnya kalau kita buat yang short feedback untuk Poly ni, just kita re-upload yang dalam channel lama pun tak ada masalah lah untuk meriahkan lagi lah. Kalau nak start pun tengok ada 2-3 video je. So yang mana-mana video PDP yang ada dalam channel macam saya UIDM PKT, so saya boleh re-upload dalam channel baru lah. Pastikan semua video PDP sahaja dalam short TVET ni. Okey. Jangan ada video-video yang tidak berkaitan dalam video. Dia punya idea adalah memudahkan kita untuk mencari video tersebut. Kalau kita dah bercampur-campur, kita nak arrange playlist pun susah. Kita nak arrange playlist. Memang the idea tu bagus untuk memeriahkan konten-konten yang kita ada. Tapi the idea Dr. Nana dekat situlah. Kita cuba nak khaskan untuk video PDP. Di mana video PDP itu mudah untuk dicapai oleh semua orang lah. Maknanya dia punya kita panggil kalau filing tu kita ada checklist file. Kita punya inventory file tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Repository apa nama tu? Ni ada coding ke tuan-tuan kan. Kalau file kan, file coding kan kita ada /600/1/1 kan. Mungkin dekat YouTube tu kita mengarahkan perkara-perkara macam tu lah. Mana telah diuruskan dengan baik. Ada labeling untuk setiap video-video yang bangunkan. Ada groupingnya kan, ada bidangnya. Kalau kejuruteraan ada 3 pula, elektrik, mechanical, awam. Jadi macam mana nak membezakan antara 3 tu? Itu semua labeling yang kita perlu ambil kira lah dalam playlist. Sebab itu kita cadangkan bahawa kita punya approach bahawa cuba mendapatkan YouTube baharu. Sebab arrangement dia tu macam serupa. Kalau yang lama tu dia punya cerita dia, kerja dia tu sama macam mana you akan buat baharu juga. Yes. Cuma follower you all tu dapat dikekalkan lah kan. Betul lah. Kalau anda katalah YouTube lama, contoh Cik Hanif kata tadi dia ada YouTube lama kan. Kotlah ada terlepas satu video bukan PDP tapi rating tinggi dan video tu you all tak simpan arwah dia kat mana. Boleh private kan aku video tu, mungkin sayang nak turunkan ke apa kan. Bila private hanya admin saja boleh tengok. Boleh ke macam tu kan ni? Kesian lah nak delete apa semua kan. Sebab kita faham nak meraih viewers tu bukan senang kan. Jadi private kan aku, jangan bagi dia appear dekat you all punya channel. Ya? Yeah? Okay.
Okey, seterusnya Kak Hayati ada. Ada apa nak takut? Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Ya, Saya bersalam Encik betul. Ahmad Zuardi dari PKK. Okey. Nak minta confirm sikit lah pasal e-book. Adakah minimum 5,000 patah perkataan itu adalah nota sahaja atau nota 50% dan latihan 50%? Okey, pembahagian dia mesti 50-50 lah. Macam ni. Maksudnya nota 2,500 perkataan, latihan pun 2,500 patah perkataan. Tidaklah macam tu. Terpulanglah macam mana you nak bahagikan. Kalau kita nak standardizkan macam tu, jenuh kita kan nak mengira. Tapi pastikan elemen teori dan teori tu adalah balance. Macam mana nak bahagi patah perkataan tu, terpulanglah. Okey, kalau balance 50-50. Betul, itu kalau wording lah. Tapi kalau boleh kita fokus on content dia. Okey, baik, terima kasih. Alright, terima kasih Cik Zuhardi daripada PKK. Satu lagi ni Zulkifli lagi pasal video tadi untuk Shout TVET ni kan. Masing-masing buat topik masing-masing. Ada standardized macam tajuk depan dia. Kalau katakan kita pergi pada coding, kalau saya mengajar digital multimedia, DFT 3063 baru kita buat masuk topik supaya senang kita nak search dalam mana-mana lah. So kalau kita pergi kat YouTube kita just tu ada tak nak standardize tajuk dia sebelum pergi kepada tajuk apa-apalah. Tapi ada kelemahan juga sebab coding itu hanya di-recognize dalam ekosistem politeknik saja kan ataupun college community, jadi susah lah untuk mungkin orang luar pada kita punya ekosistem nak search ke apa kan. Jadi saya rasa tak payah letak coding kot. Kat belakang tu kita ada lagi kan. Kalau terus ada lagi tajuk lagi kan. Kalau terus kepada tajuk pun okey kot. Tak payah letak macam depan tadi BDR 606 tu tak payahlah kot. Teruskan je dengan nama subjek tu. Ataupun konten subtopik ke tu pulang lah. Okay? Pendapat saya dia terbuka kepada politeknik masing-masing lah. Tapi kalau politeknik ataupun institusi berfikir bahawa ini perlu dikongsi satu politeknik Malaysia, lebih baik tidak meletakkan coding lah kan. Okay. Seperti yang mana saya cakap tadi lah, coding checklist semua itu adalah bukan kemestian tetapi grouping ataupun susunan yang menarik tu adalah satu kemestian lah. Maknanya dapat membezakan antara bidang dan sebagainya. Betul. Jadi kalau tanya ada standard ke tidak, kita terbuka kepada politeknik masing-masing. Tidak ada standard tentang perkara tersebut. Tak rigid sangatlah maksudnya kan ni. Okey, terima kasih kepada Cik Zulkifli. Sebenarnya saya baca komen dekat sini juga daripada Puan Leni Kolina. Katanya soalannya adalah dalam kriteria dinyatakan satu video PDP dan satu e-book. Maksudnya kita hanya hantar satu yang terbaik, video dan e-book dari institusi. Betul ke? Yes. Di mana bahan banyak dihasilkan, betul, sebab itu adalah untuk keperluan KPI masing-masing kan di institusi. Tapi yang terbaik, the best among the best, select dulu siap-siap dalam institusi, baru hantar untuk pertandingan idola tu. Okay. Right. Betul, ada lagi daripada Cik Zuhilmi Mak Yusof, daripada mana ya? Idola ini ada politik kecuali kah? Maksudnya wajib untuk poli ada TECC ke? Ganim, jawab. Okey, untuk SKT, ya. Hanya merujuk kepada kalau 5-star rating 5-star rating ataupun SKT, kita ada 4 politeknik yang terkecuali lah, iaitu politeknik yang tidak ada TECC lagi. Tetapi untuk idola ni kita terbuka kepada semua. Okey. Jadi kita wajibkan kepada penyertaannya kepada semua selagi institusi itu ada pelajar dan juga pensyarah, kita galakkan, kita wajibkan untuk disertai. Surat-surat pelaporan pun semua kan Ijah? Ya. 36 politeknik. Kita tawarkan kepada 36 politeknik. Jadi erti kata lain, kalau dia mampu buat, dia akan hanya terhad ke dalam idola sahajalah. Dan idola tu tidak memberi efek kepada SKT institusi tersebut. Tetapi dia memberi kriteria pemarkahan yang lain kalau pengarah-pengarah lah.
Okey, tetapi untuk SKT, ia adalah satu pemekahan yang secara terus kepada institusi. Kita lebih kepada tidak memberi ruang lah. Maksud saya ada ruang lah kepada politeknik-politeknik yang berkaitan. Yalah SKT, kalau SKT tu mesti wajib kena ada, tetapi idola ni wajib dalam kategori pertandingan di bawah kami punya SKT lah di BIPD. Okey, terima kasih Cik Ghanim. Saya baca lagi daripada Encik Muhammad Rahmat di Muhammad Fazil. Boleh dapat tak slide yang ditayangkan ni? Boleh. Later lepas kita dah update kan daripada pendapat tuan-tuan perempuan, kita akan masukkan dalam website Idola. Dan juga saya sisi jugalah dalam WhatsApp group ataupun Telegram. Seterusnya boleh tak dapatkan guideline daripada Puan Nur Kusiah juga. Guideline untuk video PDP dan e-book boleh. Benda tu dah upload pun sebenarnya dalam Idola punya website. Okey. Kemudian Puan Siti Mariam, saya Mariam mewakili PEL dari PTSS untuk channel baru YouTube Shock TVET. Setiap polis satu video PDP sahaja kan. Untuk masuk Idola, yes, satu video PDP sahaja. Tapi anda kata you all ada lagi video PDP nak muat naik masuk dalam YouTube channel tu, masukkan saja. Sebabnya untuk Idola, macam mana kita nak nilai video you all akan masukkan link video YouTube ni kan. Masukkan dalam Idola tu, nanti kita akan klik satu-satulah untuk buat penilaian video yang telah pun disubmit. Jadi jangan risau, walaupun ada banyak pun video PDP dalam channel yang Shock TVET ni, tapi kita hanya akan nilai link video YouTube yang telah pun dihantar oleh tuan-tuan dan puan-puan. Itu sahaja. Okay. Alright. Seterusnya daripada Puan Nukis ada juga, boleh saya tahu bila due date untuk Idola? Hihi. Okay. Macam tadi, saya tunjukkan slide tu. Sebentar ya. Kita akan open sistem bermula 15 Jun 2021 dan sehingga 15 Ogos 2021. Okey, 2 bulan tuan-tuan dan puan-puan ada masa untuk memilih video atau bahan yang terbaik lah untuk dijadikan wakil institusi untuk pertandingan Idola nanti. Mungkin saya nak tambah sedikit kepada pel-pel baharu lah. Maro-maro baharu ataupun PEL. You all pada tahun 2021 perlu bekerjasama. Okey, tidak seperti sebelum-sebelum ni. Sebab pada tahun 2021 kita punya SKT di bawah satu payung yang sama terdiri daripada TPA sebagai ketua, PEL dan Maro dan juga ketua jabatan yang berkaitan. Jadi kena bergerak bersama-sama dalam menjayakan 2021. Jadi pada Maro-maro baharu dan juga PEL-PEL baharu bahawa nanti pada 15 Jun 2021 kita akan buka satu sistem pertandingan Idola 2021 di mana sistem tersebut akan menerima semua penyertaan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak upload video pun upload dekat video sistem tersebut. Nak upload poster pun upload dekat situ. Nak upload pelaporan pun di situ juga. Link pun di situ juga. Jadi kita buka dari bila? Dari 15 Jun hingga 15 Ogos 2021. Okey. Jadi benda ni perlu ambil perhatian kepada semualah. Sama-sama mengingati, sama ada PEL ingat Maro, Maro ingat PEL. Jadi kalau nak buat pertandingan di peringkat institusi tuan-tuan dan puan-puan dalam mencari siapa yang perlu mewakili institusi, anda boleh buatlah sekarang. Sebab bulan Jun nanti kita dah ada keputusan dan kita dah boleh mula upload. Yang betul juga? Ya, betul. Jadi dari situ juga, daripada sistem tu kita akan capai bahan-bahan tuan-tuan untuk dinilai mencari pemenang bagi Idola 2021. Ya. Okey, terima kasih Ghanim. Okey, saya baca juga ni soalan daripada Cik Jamri ya. Ni yang mana satu ni, kejap tak boleh guna channel lama, kejap buat. Macam mana Cik Jamri? Soalan ni macam mana? Silakan. Cik Jamri. Ya saya. Macam mana soalan ni? Saya tak faham, sorry. Boleh repeat soalan? Dan kebetulan tanya tu saya ada 3 lagi soalan lah. Okey, teruskan. Yang berkaitan YouTube tu, saya tak faham. Sebelum ni kata kena create yang betul-betul baru. Lepas tu kata boleh guna yang lama, yang lain yang benda tak perlu tu kita boleh private. So yang mana satu tu? Yang betul-betul baru tu boleh guna lama. Okey, kejap. Terima kasih soalan tu. Okey. Untuk Hanif tadi tanya, dia kata, Hanif, you all ada satu channel YouTube yang memang mewakili institusi, betul tak, yang corporate yang ada video
pelaporan Poli TV, ada video korporat dan sebagainya. Betul tak? Betul tak Hanif? Betul. Ada channel Satu lagi channel yang you mention tu memang channel e-learning. lama yang tak pernah e-learning saja maksudnya Ya, video e-learning. video PDP sajalah maksudnya. PDP. Okey Cik Jamil. So kat situ bezanya adalah dia ada channel yang memang untuk rojaknya dia dicampur bahan korporat dan satu lagi adalah khas untuk e-learning saja. Sekiranya Politeknik itu ada channel yang sebegitu yang tidak mencampurkan elemen korporat dan juga PDP, dia ada satu channel yang khas kata e-learning saja tu, bolehlah guna channel itu jadi cuma rebrandkan nama jadi Shout TVET. Okey, saya menjawab ke soalan tu Cik Jamil? So, bukan ke konten video tu hanya video PDP yang untuk tahun ni saja ke macam mana? Tak. Sekarang ni yang untuk hantar pertandingan yang later saya awak buat kan, betul tak? Yang link tu akan letak dalam kita punya sistem Idola. Tapi sebab saya faham ada yang dah ada channel e-learning tapi dia tak berapa aktif ke ataupun mungkin dia nak rebrand balik ke channel tu, boleh. Rasa Ganim boleh lah kot kita take to consider lah, kita discuss dengan Dr. Nana. Boleh ke kalau dia orang nak rebrand balik channel e-learning yang existing yang lama yang tidak bercampur dengan kandungan korporat yang lain. Ganim? Okay, last meeting kita dengan Dr. Nana macam mana je? Dia memang nak satu channel tu memang khas untuk video PDP sahaja. Baharu. So maknanya dia bukan pelaporan Poli TV pun semua tak ada lah dalam tu. Jadi kita punya keputusan terakhir waktu tu adalah baharu. So create barulah. Tidak ada create baharu. Okey, create baharu. Maknanya tak ada bahan-bahan lama langsung dalam konten tersebut, dalam channel tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, Dr. Nana pun memberi green light kepada mana-mana institusi yang nak mengekalkan channel YouTube tersebut. Tetapi hanya ada konten-konten PDP sahaja. Konten-konten tersebut perlu di-arrange semula. Tetapi kalau mungkin institusi khawatir bahawa mana-mana YouTube yang ada follower yang banyak memberi markah yang tinggi. Adakah rubrik itu sampai ke situ, Ija? Tidak. Rubrik pembukaan kita tak merujuk kepada perkara tersebut. Kita banyak kepada arrangement of YouTube tu sahaja. Tuan dan puan-puan. Betul. Jadi kita cuba memikirkan seadil yang mungkin untuk memastikan bahawa pemakahan tu dibagi semerata lah tuan-tuan puan-puan. Betul. Okay, sebab yang saya faham sebelum ni YouTube Shout TVET ni khusus untuk video PDP yang kita buat untuk tahun ni. Kalau kita punya SKT ada contoh ada 16, maknanya dalam channel YouTube tu ada 16 saja. So maksudnya sekarang ni bolehlah kita ambil yang tahun-tahun depan punya PDP, kita upload dulu. Boleh? Bolehlah. Tapi itu channel baru ke channel existing Cik Jamil? Channel baru lah. Channel baru. Tak apa. Jadi ada video PDP saja. So maksudnya channel Shout TVET tu kita boleh campur dengan video PDP yang lain. Masukkan je lah sebab alalang dah memang untuk PDP saja kan. Tu. Okey. Saya ada dua lagi soalan. Okey, teruskan. Okey, kita tengok dia apa kriteria pemakahan untuk YouTube channel tu sampai 20%. Saya tak tahu kenapa sampai 20%. Sebab itu rasanya sekejap je kot berbanding kita buat video pelaporan, video PDP kan. So saya tak tahu kenapa 20%. Satu lagi. Satu lagi lah. Tentang pelaporan. Pelaporan pun sampai 20%. So saya nak tahu rubrik je lah. Sebab dalam tu ada, laporan tu berkisar tentang apa? Sebab dalam tu ada buat storyline, lepas tu ada poster, 3 poster. So kenapa 3 poster? Poster tu tak dikira dalam persen ke macam mana? So ada dua soalan tu lah. Okay, terima kasih. Okay, saya jawab dulu untuk kenapa 20% untuk YouTube baru Alright, dalam guideline untuk buat YouTube ni, macam mana kita nak develop YouTube yang proper lah, maksudnya ada nilai komersial yang boleh mungkin ada elemen untuk menarik orang untuk melihat kita punya YouTube dan sebagainya. Satu, kita kena cantikkan dia lah, maksudnya cantik tu kena ada thumbnail pada setiap video. Mana-mana video yang tak ada thumbnail lagi tu bolehlah start develop thumbnail untuk video-video tersebut. Jadi kalau kata video mana yang tak ada description lagi di bawahnya, boleh start letak description. Kemudian kalau kata channel YouTube tu tak ada lagi informasi berkenaan politeknik ataupun produk Politeknik lah institusi tu,
boleh start letak. Jadi boleh refer juga pada institusi lain punya YouTube channel macam mana dia persembahkan dia punya image of YouTube tu. Itulah maksudnya di mana nak, kalau kata YouTube lama, nak recreate balik, nak tambah thumbnail, nak tambah description tu ambil masa. Jadi kita appreciate effort tu di mana untuk penyelarasan content pada YouTube tersebut. Sebab bila kita buat discussion dengan orang industri yang memang adalah YouTuber yang memang buat video YouTube untuk cari makan sebenarnya kan, dia kata sekarang ni trend video-video tu semua you kena ada thumbnail, you kena ada description, you kena link dengan social media, otherwise dia punya capaian tak tinggi macam tu. So saya rasa bila kita tengok balik pada institusi punya YouTube tak ada elemen yang itu. Jadi itulah yang perlu ditambah baik oleh institusi. Sebab tu kita bagi dia 20% lah kepada institusi yang berjaya mencantikkan dia punya ataupun mengkorporatkan, mengimagekan dia punya YouTube channel itu. Jadi untuk soalan Cik Jamli yang kedua, rubrik kita tak boleh nak disclosekan lagi sebab masih lagi dalam peringkat finalization bersama dengan Dr. Nana. Buat masa sekarang masih tak boleh nak discuss lagi lah macam mana pemarkahan dia untuk kriteria 3 dia lah, video pelaporan juga video PDP. Tapi insyaAllah soon kalau kata dah dapat green light untuk saya maklumkan pada tuan-tuan perempuan macam mana kita nak buat pemarkahan tu, saya akan update lah from time to time insyaAllah. Mungkin saya boleh tambah lah. Apa kata kalau kita pegang dulu 20% ini dulu, tuan-tuan dan puan-puan, kami di sini melihat kami punya info terlalu banyak. Kita refer kepada ramai pihak, industri pun kita ada refer, profesor YouTube pun kita ada refer. So kita menganggapkan bahawa benda ni berat sebenarnya nak buat YouTube baru ni. Lebih-lebih lagi kita nak bawa masuk bahan-bahan yang lama tu. Kita nak rearrange bahan-bahan lama. So untuk dalam menggalakkan untuk buat perkara-perkara tersebut, kita tak meletakkan markah yang rendah dalam pembangunan saluran YouTube baharu ni. Jadi kita meletakkan markah yang agak tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah lah. Jadi dia masih mengharapkan bahawa menarik minat sama-sama untuk memberi saluran YouTube yang terbaik. Jadi berkenaan dengan pelaporan bertulis, poster kita tu adalah dalam pelaporan bertulis tersebut. Jadi penilaian kita bukan hanya sepenuhnya terhadap poster tersebut, kita juga akan menilai bagaimana poster itu digunakan. Jadi nak menceritakan bagaimana poster itu digunakan, kita lihat dalam pelaporan yang kita mohonlah yang berkaitan. Jadi erti kata lain tu, kita akan menilai poster, kualiti poster, kita akan menilai cara macam mana poster digunakan. Dalam masa yang sama, kita nakkan poster tersebut dan poster tu kita akan sebar luas penggunaannya melalui platform-platform JPBKK dan juga terbuka kepada institusi. Sebab ini adalah rentetan daripada teguran daripada rakan-rakan pegawai e-learning lah tentang ke mana perginya poster-poster tersebut selepas pertandingan idola. Jadi setakat ini apa yang kita dapat lihat adalah beginilah perancangannya yang terbaik. Ya, betul tu Gani. Mungkin Cik Jabri, adakah menjawab persoalan? Okay, baik. Terima kasih. Alright, thank you Cik Jam. Okay, saya baca lagi komen dekat sini. Daripada Puan Fatim Fauziani, link YouTube PTSB masih belum ada dalam website self. Okay, thank you for the notification. Nanti tim IT kita akan upload lah link tersebut. Kalau macam ada poli yang tak ada lagi ataupun KK tak ada lagi dalam sistem kita dalam website tu, boleh PM saya lah kot untuk bagi tahu poli mana. Jadi senang saya nak track mana ada mana yang tak ada. Okay. Daripada Cik Borhan daripada PMJ, maaf saya kurang faham tentang infografik. Adakah ini bermakna segala grafik dan gambar yang digunakan kena ciptaan sendiri? Kalau image gambar daripada kartun contohnya ambil dari Google Image tak boleh ya? Okey, kalau baca buku yang komersial pun tak semua dia buat sendiri Borhan. Dia ada yang dia ambil daripada YouTube tapi make sure bubuh kredit dekat situ. Sebab apa pun kita buat dalam ni dia takkan tiba-tiba original daripada kita kan, mesti kita ambil inspired by ataupun dia ambil credit by credit to dan sebagainya. So make sure dalam references ataupun footnote ke dan sebagainya letak credit tu ambil daripada mana. Okay,
Okey, Cik Burhan, adakah saya menjawab? Okey, seterusnya. Okey. Alright. Okey, kepada Cik Zulhilmi bagaimana nak hantar idola ni? Contohnya, kami perlu beritahu link YouTube website kepada urus dia. Macam mana soalan ni Cik Zul? Cik Zulhilmi Muhammad Yusof. Macam mana soalan ni? Bagaimana nak hantar idola ni? Okey, tak apa. Okey, macam mana nak hantar? Muat naik saja link. Jangan hantar video hantar link daripada YouTube. Sebab tu kita minta develop YouTube tu supaya video-video yang nak dinilai ada dalam YouTube channel tu. Link tersebut hantar dan letakkan di dalam website idola.sidas tu. Okey, dan daripada situ kita akan buat penilaian. Ya, Cik Azrul. Saya tambah. Seperti yang saya cerita tadi Cik Zul, nanti pada 6 Jun nanti kita akan war-warkan satu sistem. Kita panggil sebagai Idola 2021. Nanti kita akan masuk dalam sistem tu. Dalam sistem tu dia akan suruhlah upload benda-benda yang berkaitan. Video pelaporan, pelaporan sendiri. Adalah beberapa perkara. Jadi keep in touch dalam grup Maro dan juga PEL lah. So siapa-siapa pun saya nak ingatkanlah pada pegawai-pegawai baru, rajin-rajinlah bertanya di dalam tu. Rajin-rajin bertanya di dalam tu, janganlah buat assumption sebab mungkin yang baru dia tak tahu dia punya kehangatan pertandingan idola ni. Okay? Kehangatan idola ni dia tak berapa tahu sangat. So jadi rajin-rajinlah bertanya di dalam tu. InsyaAllah walaupun hangat antara setiap institusi, dia orang masih menjawab dan menolong mana-mana institusi yang nak tahulah perkara yang tertentu. Ya. Orang lama kan ni. Berapa tahun dah urus idola. Okey. Seterusnya tadi dari Cik Zul. Sekarang kita pergi kepada Cik Muhammad Rahmat dalam slide dia tulis 12 kolej rintis saja yang wajib, betul ke? Okey, memang kita open wajib kepada 12 kolej rintis, tapi tahun lepas bila kita kata 12 yang hantar pada KK, I think dalam 15 ke 16 kolej yang hantar. So kita dapati memang sambutan pada KK sangat menggalakkan. Thank you so much. Then kita open pada semua KK untuk hantar penyertaan. Okay, so jangan pandang 12 rintis tu. Kalau kata 12 rintis semua wajib hantar, yang lain pun kita minta juga join sekali. Kalau boleh semua 100 college community join idola tahun ni Okay, alright. Masih lagi kepada Cik Irudah, termasuk video je. Okay, nanti kita akan hantar insyaAllah. Mungkin KK boleh kongsi kot. Kenapa tak berapa ramai sangat yang menyertai 2020 dulu? Adakah info tak sampai ke apa ke, macam mana tuan-tuan dan puan? Siapa-siapa yang kita boleh kongsi bersama? KK? Okey, tak apa. Kalau tak boleh cerita, Cik Maulud boleh kongsi kot. Orang lama. Tapi dia masuk. Okey. Okay, apa dia? Ya. Kenapa tak ramai yang masuk? Kenapa tak ramai tak tahu, mungkin hebahan tak dibuat secara meluas menyeluruh. Dan dia punya mindset tu mungkin merasakan bahawa ni college rintis saja yang patut masuk ni, wajib masuk. Dan pada waktu yang sama college-college lain macam sibuklah nak buat benda lain, dan saya rasa mungkin benda ni macam benda sunat kan. So bagi peluang bagi college rintis. Cik Maulud, hadiah yang ditawarkan tu tak berapa tinggi ke sebab tu yang tak ramai masuk? Tak tahulah, dia orang ni macam tak pandang sangat pun hadiah sebenarnya. Dia orang lebih pandangkan CJ sebenarnya. Okey, mungkin yang tu betul kan, Nim? Kan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan di college community kriteria pemakan naik pangkat tu kan. Okey, mungkin ada beberapa kriteria yang boleh digunakan lah untuk naik pangkat. Kan? Tapi saya rasa tahun ni mungkin banyak kot sikit penyertaan kot. Sebab rasa pendedahan dari segi online learning ni di peringkat college community tahun ni dengan tahun lepas macam luas lah sebab kita dalam PKP kan. Jadi kelas pun sentiasa online, so ramai yang pensyarah yang buat video PDP. Saya rasa mungkin tahun ni akan meningkat kot penyertaan. InsyaAllah.
InsyaAllah. Kita pegang kata-kata Cik Maulud Iyalah. Alright, thank you so much. Okay, kita proceed mungkin dalam slide ni saya boleh ubah lah kot. Saya buang lah 12 community. Saya kata wajib pada semua college community. Boleh ke Ganim? Itu kita maklum dan kita bincang dululah dengan jangan macam tu, jangan. Sebab ada ideanya kita letak wajib 12 tu. Kita takut tak ada pula yang nak menyertai. Jadi sekurang-kurangnya 12 ini yang kita dah tahu kekuatannya. Kan? 12 community ada kekuatan dia memang dah terselah. Jadi kita wajibkannya. Macam seolah-olah 36 politeknik lah. Dia punya level dia. College community ni banyak sebenarnya. Banyak sampai 1 lebih kan. Dia takut tak mampu pula nanti. Betul. Kita pun tak nak membebankan rakan-rakan kita ke institusi. So kena pilih jugalah. Okay, thank you so much. Alright, saya teruskan dengan soalan yang lain daripada Encik Nathan. Encik Nathan, sorry, salam sejahtera. Boleh saya tahu Shock TVET masuk sekali dalam rumah raya yang dibincangkan sebelum ini ke? Rumah raya maksudnya saya sudah sebut. Repository. Repository tu ke? Maksudnya Cik Nathan, is that your question? Over to you. Yes. Okay. Hello. What do you understand regarding the rumah raya tu? First time saya dengar ni. If I'm not mistaken, all the content will be shared in Rumah Raya, right? We will have one kind of YouTube channel, then we will share under the Rumah Raya, right? You are referring to the PDP, right? Yeah, PDP, mainly for PDP, right? The Rumah Raya. Yeah, Rumah Raya Shock TVET, Ya, kita punya approach untuk menjayakan SKT adalah sebegitu rupa. Kita ada satu rumah besar iaitu mewakili sebagai Shock TVET. Okay. Shock TVET Politeknik Politeknik Muazzam Shah. That one is a big banglo lah. Inside a big banglo tu kita ada small house mewakili jabatan-jabatan. So dalam jabatan tu ada beberapa video mewakili kursus-kursus lah. Dan juga e-book. Ingat kan macam tu? Jadi itu gambaran yang cadangan yang kita dapat berikan kepada institusi. Jadi kalau nak buat daripada itu terpulang pada masing-masing. Cuma kita nak pastikan bahawa setiap kursus tu ada bilangan video. Itu untuk SKT Jadi perbezaan ataupun kita groupingkan setiap video-video tu mesti jelas. Bahawa video tu adalah untuk kejuruteraan elektrik. Yang itu adalah kejuruteraan mekanikal. Yang itu adalah kejuruteraan awam, perdagangan sebagainya. Jadi yang penting playlist tu kena cantik lah. Yang maksud kita. Boleh? Okay, Mr. Nathan? Okay. Faham sudah. Tapi sebelum ni tak faham kan. Sebab Shock TVET tiba-tiba keluar tajuk satu sebelum ni kata itu kan. So if now confirm already, so I will put the Shock TVET sebagai banglo tu lah. Sebab tu lepas saya create satu bilik, dalam bilik tu letaklah setiap benda-benda ni kan. Yes. According lah. Okay, thanks a lot. Alright. Kita letakkan nama branding Shock TVET tu supaya senang kita nak cerita ke orang. Okay, this is the project of repository tu adalah Shock TVET. Di dalam ini ada video-video PDP dia. So it's easier for us to promote and then kita nak branding, nak promotion pun senang. Okay, so that's the purpose of putting the Shock TVET punya nama. Alright, thank you Mr. Nathan. Okay, thank you very much. Okay, seterusnya pada Puan Wan Faizah daripada KK Besut. Video PDP tu mengikut kursus sedia ada atau boleh dari mana-mana satu kursus dalam college? Maksud saya college saya ada 3 kursus. So boleh mana-mana ke kena ada lah setiap kursus perlu ada untuk vlog KK? Okay. Yes, you can just pick and select mana-mana kursus yang ada. Sebab di KK Besut yang famous adalah animation tak salah saya. Jadi mungkin lah boleh nak ambil animation. Kalau tak nak ambil animation pun tak apa. Ambil je kursus yang ada dalam KK Besut tu yang menjadi you all punya simbol branding lah. So jadi vlog tu adalah berkisar berkenaan kos yang ditawarkan di college community tersebut. Secara tak langsung video tu boleh mempromosikan KK tersebut Adakah saya menjawab soalan tu Puan Faizah? Alright. Okay. Seterusnya daripada Ku to everyone Encik Ku. Adakah jumlah view dan subscriber mempengaruhi markah? Tidak. Kita tidak melihat elemennya itu sebab kita faham kita mempromotkan warga untuk membuka YouTube baru. Jadi adalah unfair kalau kata saya nak ataupun kita nak menilai daripada subscriber dan view.
Okay, jadi untuk peringkat permulaan ni untuk Shout TVET, walaupun you are rebrand daripada channel e-learning yang lama, kita tak melihat viewers dan subscriber itu. Kita memfokuskan kepada konten. Okay. Puan Wafana, saya suka dengar Ganin cakap. Okay, bye. Okay. Puan Wafaiza, masih nak faham. KK kena buat vlog, ingatkan buat PDP. Ya, betul lah. KK kena buat vlog Alright, so KK tak perlu buat video PDP? Tidak. Setakat ini tidak Poli sahaja. Encik Muhammad Rahmat, tak semua college ada pegawai e-learning. Macam ni kita nak jawab ni Cik Akasha, silakan. Cik Akasha. Dia putus Ganim lah saya. Macam mana ni? Okey, begini. Kepada politeknik yang tidak, college community yang tidak ada pegawai e-learning, harap berbincang dengan timbalan pengarah akademik. Ada kot, TP ada kan di college community. Yes. So berbincang dengan mereka bagaimana nak menyelesaikan tugasan ini. Dan surat tawaran ke college community pun telah dipanjangkan, betul Ija? Ya, betul. Surat itu menjadi punca kuasa lah. Pergi cari dekat jabat pengurusan kat sana, tengok kat fax di situ, dapatkan surat penawaran tersebut dan dari situ bolehlah berbincang dengan timbalan pengarah dan sebagainya. Sebab surat tu dituju kepada pengarah ke surat apa ni untuk idola ke apa? Penawaran idola, penyertaan idola. Itu belum lagi, kita tak sebarkan lagi. Lepas meeting hari ni baru saya akan sebarkan. Tapi dah ada yang surat tu dah siap. Dah ada siap dah. Okay. Saya baru faxkan email surat untuk kita meeting hari ni saja. Yang untuk idola lepas ni kita akan buat official. Okey. So daripada situ mungkin boleh bergerak. Ataupun cik ni nak bertanya, dia memikirkan kenapa tak ada penyertaan daripada college community. Mungkin itu sebabnya kot. Kita punya pemakluman berkaitan idola ni hanya terhad dalam lingkungan pegawai e-learning kan. Kalau community tak ada, macam mana kan? Betul. Jadi kalau the idea dia, kalau kita bagi surat penawaran kepada 103 college community, dan surat penawaran itu kepada pengarah college community, rasanya maklumat itu sampai kot rasanya. Jadi kita tengok dulu lah, kita cuba dulu buat penawaran melalui surat lah. Okay, dan juga hebahan poster berkaitan bagi college community lah. Okay, thank you Cik Ganim. Seterusnya daripada Teknologi Muhammad Syafarim, Cik Syafarim nak tanya, untuk e-book kategori academic writing tu tidak boleh ada langsung infografik atau gambar sebab nak membezakan dengan creative writing, mohon pencerahan. Bukanlah bermaksud tidak boleh ada, sebab kalau tengok balik dalam kriteria 50-50 tadi tu kan, saya buka balik, dia ada elements of gambar infografik tu, tapi cara penyampaian itu dia tidak terlalu heavy kepada grafik. Saya rasa saya nak minta lah Puan Hayati ni untuk share lah macam mana Puan buat konsep creative writing tu. Boleh ke Puan Hayati? Boleh. Okay, saya buat kejap Okay, Puan Hayati Okay. Mana? Okay. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari dah kita ni kan. Selamat Hari Raya. Saya faham bila bercakap dengan term economic writing tu sebenarnya macam ni, dia bukan academic writing tu kalau difahamkan, kalau meaningnya adalah selain daripada ilmiah punya lah, macam sajak, novel, itu itu adalah creative writing. Itu term creative writing sebenarnya. Dia dah buat kriteria dekat guideline tu, creative writing itu sebenarnya kalau kita Google itu maksud dia, tapi sebenarnya kita tak bermaksud begitu. Betul kan? Kita mau kepada infographic writing.
Dia infographic writing yang dimaksudkan, yang grafik ni sebenarnya kita ada banyak software dah sekarang untuk guna untuk nak buat e-books. Okey, contohnya adalah Canva. Kalau saya rasa ramai dah saya dapat feedback daripada politeknik yang lain-lain pun banyak menggunakan Canva untuk membuat e-books. Okey, Canva untuk menjadi buku yang lebih menarik lah, tak seperti tulisan yang banyak. Dia banyak pada bergambar. Berbalik kepada soalan tadi yang bertanya gambar-gambar yang digunakan, okey, sebenarnya banyak di internet sekarang gambar-gambar free yang kita boleh ambil dekat internet. Kalau kita guna Google biasa memang ada isu copyright, so boleh ambil website-website yang ada, contohlah Unplus, saya type unplus.com, unplash.com. Okey, saya type dekat setting. Yang ni adalah gambar-gambar yang kita boleh ambil secara percuma untuk kita letakkan dalam kita punya e-book tersebut. Okay, saya bagi satu contoh lah, saya share satu contoh e-book yang saya buat berkenaan dengan infografik e-book ni. Okay, sekejap saya share. Dah buka kan line untuk share kan? Dah. Okay. Teruskan. Okey, sekejap saya share. Oh, saya tak keluar lagi button share dekat sini lah. Izara dah transfer lah? Sekarang saya tak boleh nak tak boleh nak share. Sebab tak ada, okey dah. Baru dapat. Okay, alright. Baru dapat, so sekejap. Ini contoh untuk creative writing Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan ada contoh untuk academic writing pun saya boleh PM saya kok nak share yang telah pun dipublish sebelum ni. Silakan. Okey, boleh dapat? Saya dapat? Nampak saya punya? Okey, ini adalah contoh buku yang mana berkenaan creative writing ataupun lebih tepatnya adalah infographic writing lah. Okey, ini buku yang mana kita banyak menggunakan more kepada gambar-gambar lah. Kalau kita menggunakan software tu banyak lah macam selain daripada Word lah. Yang ni saya guna PowerPoint. Ada yang software terbaru kita boleh guna adalah Canva. Canva banyak yang menyediakan buku-buku untuk menghasilkan buku yang berinfografik macam ni lah. Okey, sebagai contoh lah, ini adalah contoh macam mana pengurusan infografik. So banyak kepada sebenarnya type sikit gambar yang banyak. Okay, bila ada gambar tu kita kredit gambar di situ. Kalau kita mengambil direct daripada Google. Okay, satu benda yang okay, ini contoh. Okay, ini sebagai contoh yang ada. Okay, saya juga faham bila berkenaan dengan e-book ni, saya sendirilah sebagai pair daripada PPD ni memikirkan macam mana untuk kita menghasilkan e-book yang kalau kita gunakan e-book biasa, kalau kita guna buku biasa kita cetak, okay, tak ada masalah. Kita cetak dan kita boleh edarkan dan pengguna kita adalah student. Dan bila sekarang kita nak buat e-book, benda ni kita akan publish di internet. Benda yang paling merisaukan kita adalah plagiat. Okay, plagiarism tu memang itu ataupun similarity. Itu memang the big issue. Okay, sebabnya kebanyakan kalau nota kita daripada PowerPoint, banyak kita ambil daripada internet. Okay, internet dan walaupun kita kredit di dalam belakang, tetapi plagiarism tu still akan count juga kalau kita tak replace balik. Okay, itu yang paling kita takut lah kalau selalu orang yang buat e-books tu. Jadi, untuk mengelakkan, sebenarnya untuk mengelakkan plagiat ni, kita ubah sikit pada persembahan kita kepada infografik writing ni. Macam ni lah. Okay, maksudnya kita ubah nota-nota, data-data yang kita ambil daripada internet tu, kita olah balik bentuk infografik yang macam ni untuk menghasilkan e-book untuk mengelakkan plagiat. Sebabnya orang bila kita dah publish dekat internet ni, orang search je kita boleh cari, dia boleh dapat, dan bila orang dapat detect itu adalah kerja kita, tapi kerja kita orang lain dah ambil. Itu jadi isu lah sebenarnya kepada penulis, kepada institusi. Kita sendiri tak sedap lah kalau kita menulis, lepas tu tiba-tiba ada call kata ini saya yang tulis, you boleh buat e-book dekat saya. Jadi tak sedap benda ni, dan benda ni kalau dalam pada bidang akademik banyak berlaku lah. Kalau dari segi persembahan paper semua kan, ini selalu berlaku.
Lepas tu kita letakkan kepada program dan itu yang saya cadangkan kita buat kepada berinfografik writing tersebut supaya mengelakkan benda-benda ini berlaku. Dan ini yang ni saya ambil template lah. Yang ni kita buat template yang saya tunjuk ni yang saya buat ni adalah daripada PowerPoint. Daripada slide PowerPoint saya sendiri, saya jadikan dia satu buku. Buku untuk menghasilkan ebook tersebut lah. Ini contoh lah. Okey, contoh kepada kalau berkenaan dengan buku biasa, saya tak pasti sekejap kan saya tengok kalau ada tak saya punya contoh buku. Okey, yang kita tengok daripada Puan Yati ni adalah contoh tapi macam mana pun masih kena bergantung dengan stand kita which is 5,000 to 10,000 words lah. Alright? Okey. Itu sajalah perkongsian daripada saya lah. Alright. So siapa nak PMTP dengan Puan Yati boleh nak tanya, nak menuntut ilmu macam mana nak using the best and easiest software to produce an ebook macam ni kan. Okay, thank you so much. Cuma sekarang kan, boleh tak Puan Friza, cuma sekarang saya dapat feedback lah daripada ramai yang saya punya penulis daripada PPD menggunakan Canva lah, ada juga Canva, ada punya PowerPoint. Cuma tulisan tu dia agak terikat lah sebenarnya. Tulisan kita bagi tu kita just 3 kan, terikat saja. Sebab ada kalau kita guna Canva, tulisan tu ada tak support oleh Canva. Itu je dia punya kekangan lah. Saya kata tak apalah, kita cubalah penuhilah permintaan daripada BAPD. Kalau dapat longgar sikit je tulisan tu, boleh guna tulisan. Since thank you Puan Yati, since this is our first attempt, our first trial to produce ebook kan, jadi kita tak nak terlalu apa orang kata nak bagi stress pada penulis-penulis yang baru nak berjinak-jinak menulis ni kan. Jadi tak apa, stick to whatever yang kita dah pun gariskan awal tadi. From time to time insyaAllah bila kita dah tengok hasil buku-buku yang dihasil oleh pensyarah kita, kolaborasi antara pensyarah apa semua kan, daripada situ kita boleh enhance dan perbaikilah dia punya cara penulisan dan sebagainya. Thank you Puan Yati. InsyaAllah. Okay. The Gang Z ni, The Gang Z, terror ni. Itulah pasal. Saya rasa baru ni PTSS, Cik Saiful kot ada buat taklif sharing webinar pasal macam mana nak gunakan Canva untuk create ebook. Saya tak sempat nak join but I think dia pun tak dapat datang hari ni, diganti dengan Puan Mariam tak salah saya. Kan. So kalau kata ada lagi webinar tu mungkin Puan Yang boleh share lah pada rakan-rakan kita, mungkin boleh nak ulang kaji semula. Boleh ke? Video rakaman webinar tu, webinar tu kita ada share dekat YouTube channel SF e-learning lah, boleh tengok dekat Facebook. Kalau kata nak lagi mudah, Puan boleh ambil link Facebook tu letak dalam grup kita. Sebab kadang-kadang kalau kita dia cakap susah nak mencari kan. Nanti Puan letakkanlah dalam grup kita ya. Dah nampak pemenangnya siapa tu? Okay, thank you so much. Okay, jadinya kita akan teruskan teruskan dengan soalan yang lain. Garin, tolong baca sekejap soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Sekejap. Okey, dari Puan Lini Kolina. Puan, bagi kriteria 1, pelaporan bertulis. Untuk kandungan pelaporan, adakah ia hanya berkaitan perancangan, aktiviti pembangunan video, promosi di saluran YouTube dan poster, serta impak bagi video yang dia-upload untuk idola saja, atau laporan secara keseluruhan bagi video-video PDP yang dimuat naik di channel YouTube institusi? Bagaimana rubriknya? Okay, nak tanya pasal rubrik ni. Okay. Rubrik mungkin kita tak boleh nak disclosekan lagi sebab masih lagi dalam peringkat nak murnikan lagi banyak benda nak kena buat sebab bukan satu saja kita kena buat, banyak rubrik ni. Okay. Tapi sekarang kita tak boleh nak share lagi lah. Soon insyaAllah from time to time kita akan update kan. Ada soalan terlepas ni kan sekejap kat atas ni. Oh, yeah. Kalau daripada saya Noshima daripada PCs, kalau infografik download dari Freepik vektor perlukan kredit reference juga ke? Biasanya ni free source ni apa open source ni tak perlu kot. Maksud saya kalau kata gambar yang kena kredit tu macam contoh ambil daripada website orang ke, daripada blog ke kan. Yang macam tu kena letaklah kredit dia. Okay, lepas tu ada Puan Zohana daripada KKBD.
ada KK yang sibuk dengan MQA. KK rintis pun tak sempat nak buat apa lagi. Tak apa, ada masa lagi insyaAllah. Alright, boleh nak buat. Okay, seterusnya daripada Tuan Mas Tiniwati. Salam saya nak tengok contoh video PDP dan e-book yang menang dalam Idola tahun-tahun lepas. Nak rujuk di mana ya? Cik Ghanim, mana nak tengok ni? E-book. Video PDP. E-book tak boleh nak tengok lah sebab ini first kita buat kan? Untuk video PDP. Okay, bagi video PDP kita tengok YouTube channel masing-masing lah. Maknanya di peringkat JPP PKK, kita hanya buat simpanan sahaja, kita tak menyebar luas. Jadi kalau kami maklum perkara tersebut, nanti kita akan usahakanlah bagaimana. Tapi kita tak boleh bagi ranking 1 to 10, just hanya 1 hingga 3 lah pemenang yang masuk, yang dapat hadiah je lah. InsyaAllah. Okay. Puan Zuhana KKPD pun cakap jangan wajib kepada semua KK, ada wakil pun okey, right? InsyaAllah. Tapi kalau lagi ramai lagi best the more the merrier Okay, seterusnya pada Puan Leni Kolina juga. Puan, bagi kriteria 1, pura-pura adakah yang berkaitan perancangan seperti Pak Idola saja ataupun laporan secara keseluruhan bagi video-video PDP yang dimaknai di ini secara keseluruhan bukan untuk Idola saja Okay, rubriknya nanti insyaAllah kalau kata saya dapat clearance untuk kita share sikit pada tuan-tuan perempuan, saya akan sharekan Buat masa sekarang masih lagi tengah bincang dengan bosses. Alright, satu lagi daripada Ainul Nabi Hazari. Ini daripada KK Setiu Setiu pula. Bukan Setiu ni. Ini daripada Sarawak Okay. Untuk KK Cawangan adalah KK induk sahaja yang kena buat ataupun kedua-dua KK kena menghantar penyertaan. Ni macam mana ni kan ni KK Cawangan ataupun KK induk sahaja? Sekejap. KK Cawangan dia pakai nama yang sama ke? Macam mana? Nabiha, silakan. Pendapat saya, kalau KK Cawangan pun pakai nama yang sama, maka satu nama KK, satu penyertaan lah. Jadi Cawangan dan juga induk tu perlu buat satu pertandingan untuk mencari satu calon yang akan mewakili satu college community. Okay. So macam mana kita punya stand ni kan ni? Jadi dua-dua KK ada kena hantar ataupun dia merge saja dua-dua tu? Hello, Ghanim? Okay, tak apa. Macam mana? Jadi dia akan merge nama yang sama. Maknanya College Community Segamat. College Community Cawangan Segamat. Kan sama namanya tu. Cik Ghanim minta maaf saya yang bertanya soalan tu. Cik Ghanim dengar ke? Dengar puan. Okey, macam ni, kalau macam kami di Sibu ni, dia College Community Cawangan Sibu. Induk kami adalah College Community Sariki. Dan dia adalah dua courses yang berbeza. Macam dekat Sariki kita ada culinary dengan sistem komputer. Kat Sibu kami ada pelancongan. So adakah kami pelancongan kena hantar? Juga maksudnya Sariki kena hantar, Sibu kena hantar ataupun kami merge jadi satu je. Maksudnya satu college kami bagi induk je hantar. Kami kira merge sekali dengan induk lah. Okey, yang 104 college community tu kira tersenarai ke juga? Ke macam mana? Kalau ikut induk je tu rasanya. Induk saja. So kita ambil keputusan lah. Kita ambil keputusan follow induk lah. Induk. Baik, terima kasih. Okay. Itu kalau kata kekuatan staff macam mana Puan Ainul Nabiha? You all kongsi staff ke ataupun memang ada staff masing-masing di kedua-dua tempat? Kalau ikut cawangan kami ada staff kami sendirilah. Induk dia ada staff dia sendiri. Cuma pentadbiran saja kami share. Okay. Nanti dulu. Kita nak bincang dulu dengan Dr. Nana macam mana. Kita akan... kita take note lah bersama ni. Take note dulu. Sebab kita pun nak menggalakkan penyertaan kepada mana-mana college community kan. Dia ada isu tak yang induk dan cawangan? Cawangan lebih aktif daripada induk ke macam mana? Puan Ainul Nabiha. Kalau ikut cawangan dengan induk dia kira bersatu hatilah. So kita kalau kata boleh macam Encik cakap tadi lah, kalau kita lebih banyak penyertaan lebih bagus kan. So lebih baik Harap dengan pernikahan Islam ambil modul dengan kitab. Kalau kata modul dengan kitab.
Siapa tu? Kat sini, kat sini. Harap Kat sini ada. Islam. PDP Sini ada. kau Umar lah tu. Pergi ambil cepat, ambil kitab tu cepat. Ambil kitab cepat. Dia macam ni Pengen Puan. jemuran, dia nak turun. Dia macam ni, pertandingan idola ni satu ketika dia sanggup jatuh menjatuhkan institut college community walaupun dia berkongsi ilmu dan juga pandangan, tetapi dalam hasilnya tu dia masih sorok-sorok dia bagi apa kalau dia punya idea tu antara politeknik tu institusi masing-masing dia berbeza sangat-sangat. Sebab tu yang kalau tengok ada cerita pasal pizza kan. Pizza dan juga pembunuh. Nak belajar pasal S equal to J theta je. Nak dapatkan sudut sektor. Jadi dia punya idea tu berbeza daripada politeknik yang lain. Jadi itulah yang dia buat menang tu. Video tu. So itulah. Nanti kita ambil maklum perkara tersebut dan kita akan approach Puan lah time to time. Sebenarnya untuk kawan-kawan kita college community saya dah bincang dengan Encik Akasha sebenarnya. Kita akan adakan satu sesi khas dengan warga KK saja untuk cerita pasal vlog ni. Macam mana nak create mengikut standardization yang sebenar lah. Tapi bukan hari ni, soon. Nanti Cik Akasha akan arrangekan timing ni. So untuk kawan-kawan di college jangan risau, kita akan ada lagi satu session untuk bercerita lagi pasal macam mana kita nak create vlog tu. Sebab rentetan daripada soalan daripada Cik Muhammad Rahmat ni, vlog college tu konten promosi kursus ke ataupun tutorial PDP. Kalau lihat daripada tahun lepas punya trend kebanyakan video yang dihantar tu adalah pengalaman pada pelajar tu dalam belajar secara dalam talian selama dalam tempoh COVID tu kan. Jadinya untuk kali ini konten dia kalau vlog tu dia mesti vlog 1, vlog 2 dia mesti berangkai, dia ada rentetan. Itu baru namanya vlog, maksudnya catatan harian. Jadi boleh ceritalah tentang pengalaman pelajar tu belajar, kursus yang ditawarkan dekat situ. Mungkin ada cabaran-cabaran yang terpaksa dia harapi dalam tempoh selama dia nak belajar dan pengalaman manis dia. So itu yang kita nak kawan-kawan kita di college community produce video vlog yang sebegitu. Okay. Alright, ni Puan Siti Mariam dah pun bagi link webinar YouTube. Thank you so much. Boleh hantar juga link ni dalam WhatsApp group takut kat sini nanti dia hilang, tak sempat nak download ke apa. Kemudian okay, masih lagi YouTube. Puan Nurliza Muhammad Piah, macam mana dengan pelaporan berkaitan dengan TECC? SEM ni tak dapat nak guna sepenuhnya sebab kes COVID, tak boleh face to face. Ni Gading boleh jawab ni. Silakan. Okey, untuk penggunaan TECC kita tak mewajibkan pada tahun inilah. Juga tahun 2 saya tahu. Maknanya penilaian star rating TECC kita ambil keputusan bahawa tidak ada untuk tahun 2021. Jadi hanya stick kepada SKT dan juga pertandingan idola sahaja. Okay, thank you Ganim. Alright, ini adalah soalan yang terakhir. Okay, daripada Optiplex. Nama mission ni. Salam, link kehadiran memang tak ada ke? Rasa kita dah rekod dia punya kehadiran kat sini. Tadi ada 175 kot maksimum. Okay, sekarang ada 164. Tak apa, nanti saya tanya dengan Ganim lah. Ganim dengan Rozamil macam mana kita nak ni. Tapi kita memang tak ada link kehadiran setakat ni. Alright. Ada lagi ke soalan-soalan? Dah 12.30 dah. Kita bajet untuk stop pukul 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu? Saya Khalid daripada Politeknik Ustaz Idris Shah. Okey, Cik Khalid teruskan. Okey, terima kasih pada Ulusti atas perbincangan ataupun taklimat yang panjang lebar untuk pertandingan Idola 2021. Okey. Tapi saya nampak tadi sebab kita ada perbincangan di kalangan pelbagai pihak, kita tengok perubahan dari segi kita nak adakan YouTube baru dan guna channel yang lama kan. Saya tu pendapat sebab repository raya ni dia adalah tujuan untuk mengumpulkan semua video PDP yang baik-baik lah daripada pensyarah-pensyarah kita. Dan ada pensyarah yang memang dah setahun lebih dah. Diorang dah createkan diorang punya YouTube channel masing-masing. Jadi cadangan saya sebab kita dah boleh gunakan video ataupun channel yang lama dan kita perbaiki mengikut kriteria, iaitu ada dia punya banner, ada dia punya link dan lain-lain tu. Saya cadangkan sebab dalam YouTube channel ni sebenarnya kita boleh letakkan playlist dan kita boleh tarik video daripada
YouTuber-YouTuber yang sedia ada. Jadi boleh ke kita letakkan syarat dalam repository raya ni, YouTube channel ni, kita boleh just ambil link daripada video YouTube daripada pensyarah-pensyarah yang dah memang ada establish dia punya YouTube dia masing-masing. Itu soalan saya. Ganim, boleh tolong jawab dia tu kejap? Since kita dah ambil keputusan bahawa kita benarkan video-video atau konten-konten lama untuk dimasukkan dalam YouTube channel yang berkaitan, rasanya tak ada masalah kita nak capai ataupun linkkan daripada YouTuber politeknik mana pensyarah-pensyarah yang berkaitan lah, politeknik saja. So janganlah orang masalah tiba-tiba mengajar dekat dalam YouTube tu kan. Okey, tak adalah. Maksudnya memang kita gunakan YouTube daripada pensyarah kita yang sedia ada lah, sebab adalah daripada politeknik saya ni ada beberapa pensyarah tu dia orang dah memang ada YouTube channel dia orang sendiri. Saya rasa macam rugi kalau kita nak develop video yang baru sedangkan video yang dah lama tu dah memang ada macam 1000 tontonan dan memang bahan yang dikongsi tu memang sangat bermanfaat. Ya, setuju. Terima kasih Cik Ganim. Idea repository raya ni juga adalah datang daripada teguran penaziran. Pada waktu itu penaziran mendapati bahawa ada setengah-setengah institusi tidak tahu adanya video-video e-content ni, sama ada yang datang daripada JPPKK, BIPD ataupun pegawai maru institusi masing-masing. Walhal kita ada SKT setiap tahun berkaitan pembangunan video PDP. Jadi kat mana video PDP tersebut? Kenapa institusi tak tahu? Pensyarah tak tahu, pelajar tak tahu, tak digunakan atau sebagainya. Jadi datanglah SKT 2021 untuk mewujudkan repository raya ni lah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ideanya adalah kita nak berkongsi banyak konten-konten e-content dan kita nak menggalakkan pembangunan e-content. Kita nak menggalakkan perkongsian e-content. Jadi rasanya tidak ada masalah lah untuk kita masukkan dalam Shout TVET tadi tu kan. Sebab bendanya adalah membawa kepada satu objektif hasrat yang sama. Okay. Terima kasih Ganim. Thank you so much for the question. Alright, ada daripada Cik Sahan nanti viewers terbanyak pun akan diambil kira ke? Okay, untuk yang YouTube baru tadi tu, yang PDP apa semua tu, kita tak ada ambil viewers ke subscriber, tak ada. Kita hanya fokus pada konten dan kualiti PDP dan kualiti YouTube channel itu sendiri. Tetapi kalau kata untuk Poli TV since benda tu dah lama buat kan, dia pun disiarkan di platform yang sedia ada dulu, itu mungkin kita boleh letaklah sikit kriteria di mana berapa banyak viewers yang dah tonton dan sebagainya. Sebab kalau kata tuan-tuan dan puan tengok yang viral dekat media masa, media sosial sekarang ni, bila ada sekolah ataupun cikgu-cikgu buat pertandingan, video tu dia paling banyak viewers lah, subscriber, dia jadi isu kat situ. Maksudnya video tu macam terlalu mengejar populariti dan sebagainya tapi mengabaikan aspek kualiti pada konten penyampaian. Jadi kita memang menitik beratkanlah pada kualiti, tapi kalau kata viewers dan subscriber tu untuk PDP, YouTube channel baru tidak diambil kira. Okay, jadi jangan risau. Tadi pun dah jumpa dengan Dr. Nana sekejap, dia kata rubrik boleh dikongsi tapi from time to time tunggu kami murnikan dulu, nanti baru kita sebarkanlah update pada tuan-tuan dan puan-puan. Alright, ada lagi ke soalan sebelum kita nak bersurai pukul 1 nanti ni? Kalau macam tu, tak perlulah risau pasal channel lama. Bukan, rasa tadi Ganim dah terang aku macam kita punya hasrat kenapa kita nak ada channel baru tu. Supaya tidak serabut dengan konten-konten yang tidak berkaitan dengan PDP. Okay, sebab tu kita galakkan untuk PDP khas satu channel sahaja yang yang like-kan konten. Ya? Yeah? Okay, thank you Cik Saha. banyak channel nak jaga gini. Saya faham constraint yang ada. Itulah. Tapi setakat ini itulah yang kita promotekan pada tuan-tuan dan puan. Untuk PDP hanya satu channel saja. Ganim, silakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya kepada geng-geng maru lah. Sebelum saya lupa nak memperkenalkan bahawa pengarah program 2021 Idola 2021 adalah Puan Fariza binti Isa.
Dia adalah pengarah program. Jadi apa-apa come up daripada mulutnya adalah final decision lah. Maknanya kami pun di peringkat kami tak akan mengeluarkan apa-apa pernyataan kecuali adalah melalui daripada Puan Fariza. Benda tu selaras. Okey. Jadi Puan Fariza pun rasa-rasanya kalau dia ada rezeki, insya-Allah akan menimang cahaya mata. Okey, dalam tempoh dia berehat, dia akan digantikan oleh Puan Nurul Huda ya. Puan Nurul Huda bin Mat Yassin. Dia adik kepada PM kita lah. Nasri Muhyiddin Mat Yassin kan. Okey. Jadi Puan Nurul Huda, cuba suara sikit Puan Nurul Huda. Tunjuk muka sikit. On camera. On camera, alamak. Kenalkanlah diri. Okeylah. Okey, ini Puan Nurul Huda. Okay. Jadi KK Besut, you all takkan dapat markah lebih lah walaupun Puan Nurul Huda adalah pengarah program Idola 2021. Okey. Jadi Puan Nurul Huda akan take over sepanjang Puan Fariza bercuti bersalin. Harap-harap dan asalnya Puan Nurul Huda akan take over sampai majlis Idola tu ke Puan Fariza? Okey, saya insya-Allah terima kasih atas doa tadi tu Cik Ganim. Saya akan mula bercuti dalam hujung Jun macam tu. Jadi after 3 months saya akan patah balik masuk dalam bulan 9. Kita punya Idola punya event bulan 10 kan. Tapi dalam tempoh tu insya-Allah lah nak tanya soalan tu boleh je. Saya masih lagi ada kat sini sama-sama dengan Kak Uda. Tapi kita akan arrangement untuk pertandingan pasal bulan 9 kot. Lepas diorang dah hantar semua kan dalam Ogos tu. Untuk event kita akan arrange bulan 9. Okey, so setakat bulan 6 ni kita apa-apa update datang daripada Puan Fariza. Semasa Puan Fariza bercuti adalah datang daripada Puan Nurul Huda lah. Kalau ada apa-apa persoalan kita boleh tanyakan kepada beliau lah. Jadi yang kedua pada pegawai-pegawai baharu juga semarakkanlah perkara-perkara berkaitan dengan Idola, tanyalah seberapa banyak yang boleh melalui grup maru kita tu, menyepi sahaja. Tak tahulah sebabkan menyepi tu sebabkan terlalu ramai otainya ataupun terlalu segan pada freshies kan. So jangan segan-segan, kita memang dalam proses penambahbaikan daripada semasa ke semasa lah. Tegurlah kami di peringkat JPPKK supaya kita dapat adakan satu garis panduan ataupun guideline yang begitu-begitu solid lah. Okay? Jadi kadang-kadang kita buat, nak mengelakkan daripada kami buat guideline yang short sendirilah ataupun tidak mengambil kira hal-hal yang selain daripada itu. Jadi kalau ada kekurangan pada tahun ini, simpanlah di dalam nota tuan-tuan dan puan-puan. Selalunya kita akan kemukakan ataupun kita mohon pendapat penambahbaikan di akhir-akhir tahun setelah keputusan Idola diumumkan. Jadi dari situ kita akan buat penambahbaikan untuk tahun 2022. Okay, jadi 2022 Idolanya berlainan sikit, dia lebih grand lah. Okay. Sebab bapa pembelajaran politeknik, okay, dia ada surprise untuk kita. Yes. Harap-harap kita boleh adakan lagi aktiviti face to face di mana-mana Dewan Seberguna lah kan untuk tahun 2022. Jadi 2021 ni mungkin takkan ada lah. Kita punya perancangan pun merancang secara berkalian. Jadi semarakkanlah tuan-tuan dan puan-puan, kongsilah seberapa banyak yang boleh aktiviti-aktiviti yang berkaitan daripada webinar ke ceramah dan sebagainya. Kongsilah aktiviti kita pun nak tahu juga apa yang you all buat dekat institusi. Okay, thank you so much. Soon saya akan sebarkan satu link Google Form aku untuk tuan-tuan buat update detail masing-masing. Since kita dah perkenalan macam ni secara face to face, jadi bolehlah kita nak share kan. Alright, kat sini saya share juga FAQ untuk Idola 2021. Kalau kata Mani terlepas tengok slide tadi, saya sharekan juga ini. The main soalan ataupun soalan berulang selalu orang tanya. Okay. Ada dalam 12 soalan kat sini, insyaAllah. Saya tak ada penambahan kot.
Okay, nanti saya akan minta Rozamin untuk masukkan dalam website Idola. Alright, so ini saja daripada saya setakat ini. Dan untuk attendance hari ini, mana yang dah live daripada dah 20 orang live tadi ni, boleh bagi tahu kawan-kawan untuk masukkan you all punya kehadiran dalam Google Form Dah ada Cik Akashah masukkan dalam ruangan chat. Dalam chat. Dalam chat. Kita letak juga kot dalam WhatsApp, takut hilang apa Dalam chat. Dalam chat ni. Okay. Alright. Okay. Okay, ini soalan last daripada Puan Nur Azia. Limit masa untuk vlog. Okay, duration 3 minit ke 5 minit sahaja Kalau teaser 1 minit. Alright. Okay, thank you kepada Dr. Maria sharing ni, creative writing is any writing that goes outside the bounds of normal professional. Ni thank you so much for the sharing Sekejap, saya nak tanya sekejap. Okey, Maria, daripada Politeknik Merlimau. Okey, kalau kita lihat garis panduan dari penulisan kreatif, ini adalah istilah yang diberikan apa yang dimaksudkan penulisan kreatif. Okey, penulisan kreatif yang dimaksudkan di sini. Tetapi apa yang telah diterangkan oleh Puan Nin sebentar tadi, kita lihat ada sedikit konflik di situ. Di mana kalau kita faham daripada apa perkongsian daripada Puan Nin sebentar tadi menunjukkan bahawa penulisan kreatif ni lebih kepada PDP tapi dibuat secara infografik atau disusun melalui info-info yang kita letak dan hanya nota-nota pendek yang kita letak. Okey, dan kita lihat dekat sini ada perbezaan sedikit yang kita faham lah sebab majoriti semua pensyarah-pensyarah di Politeknik faham penulisan kreatif lebih kepada penulisan yang seperti kenaikan pangkat tu. Yang kita tulis penulisan kreatif yang daripada sajak ke atau something like that tau. Okay, so dekat sini ada sedikit konflik yang saya rasa perlu dijelaskan lagi lah dekat dalam garis panduan tu supaya garis panduan ini kalau kita lihat kita faham lebih menuju ke arah PDP juga tetapi yang di-sharekan secara grafik yang kata orang lebih simplified dan lebih minimalis lah. Kita lihat kat situ. Boleh bagi pencerahan tak? Apa yang kita nampak di sini ada sedikit pencanggahan daripada garis panduan yang you all bagi penerangan Puan Ning dan juga apa yang telah faham oleh pensyarah-pensyarah di Politeknik semua dah faham penulisan kreatif memang penulisan yang seperti kenaikan pangkat punya garis panduan. Boleh clearkan di sini tak? Okey. Terima kasih Dr. Maria. Dia ada cross conflict dengan garis panduan untuk kenaikan pangkat juga Betul. Saya pun baru tahu ni. Ganim, macam mana Ganim? Okey, apa yang saya faham Puan, untuk akademik ni straightforward lah. Kita cakap dia banyak writing daripada gambar. Itu kasarnya lah. Maknanya cerita pasal teori dan sebagainya. Jadi untuk kreatif writing ni, untuk beberapa subjek tu dia tak adalah banyak writing, dia banyak kepada gambaran, picture sebagainya. Kalau kita lihat dari segi petikan daripada garis panduan yang dikongsikan berkenaan dengan poem sebagainya kan. Okey. Jadi kalau you all nak buat poem, buat lah. Tetapi poem tu bercerita pasal bercerita pasal bahan PDP lah. Maknanya kalau kita nak cerita pasal teorem Pythagoras tapi dalam bentuk poem, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Poemkanlah, sajakkanlah teorem Pythagoras tu. Jadi dekat situ kita terima penulisan tersebut. Walaupun macam Puan Nin bagi contoh tadi, dia adalah minimalis dari segi, mungkin minimalis dari segi perkataan 5,000. Ia tidak minimalis 5,000. Kami tetap nak dapatkan 5,000 perkataan tersebut. Ini membawa maksud lebih banyak slide-slide yang perlu disediakan, infografi yang perlu disediakan.
Yang penting kena ada 5,000 patah perkataan. Macam Okey, terima kasih Cik Ganem. Okey, cuma saya lihat dekat garis panduan itu bagus juga ditambahkan sedikit yang seperti Puan Nin apply-kan tu, sebab kita lihat PDP untuk design courses. Okey, dan mungkin kejuruteraan juga memang dia memerlukan gambar and text and term yang digunakan. Okey, so memang baguslah kita lihat. Cuma dekat dalam penulisan kreatif ini terlampau menuju ke arah kreatif yang memang kreatif lah. Maksudnya tak ada dimasukkan PDP in creative approach. Dia bukan PDP dalam creative approach. Sebenarnya kita lihat yang macam Puan Lin sharekan tadi adalah approach yang bidang-bidang apa pun yang approachnya adalah satu berserta dengan infografik serta penerangan minima untuk menjelaskan subjek tersebut. Saya lihat perlu ditambah sedikit dalam garis panduan tu supaya boleh bagi pilihan lah, sebab bagus yang Puan Lin sharekan tu. Pada saya yang bidang design kita memang perlukan infografik ataupun teks yang macam tu lah. Okey. Terima kasih. Okey. Puan Fariza, dia macam ni. Saya rasa lah di sini confusing sebab pun kita menggunakan perkataan creative writing. Creative writing kalau dalam bahasa surat dan dalam bahasa rasminya adalah poem, sajak dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita bermaksud kepada yang saya tunjuk tadi kan. Ya, macam itulah lebih kurang. So boleh tambahlah kat situ creative writing, academic writing ataupun infographic writing. Infographic writing. Macam itulah infographic writing ke macam tu. Maksud kita nak benda tu kreatif lah dari segi penyampaian tu PDP, kreatif PDP ke, itu maksud kita. Term tu kita kena cuba sebab kalau creative writing tu term dia tu dah memang untuk poem, sajak dan sebagainya. Bila saya panggil orang luar hari tu buat kan, saya kata creative writing, kata creative writing saya faham sajak, dia kata ya betul sajak, tapi kita bukan bermaksud begitu, saya kata. Mungkin kita boleh ubah sikit lah term tu, kita tambah sikit lah kat situ. Maknanya kita tambah infographic writing. Saya nampak itu lebih kepada approach actually. Approach kita dalam menyampaikan PDP dalam design, mana dalam creative approach lah. Saya nampak creative approach tu maknanya satu pendekatan yang macam mana kita nak menerangkan PDP kita. Saya rasa perkataan PDP dan approach tu perlu ditambah supaya benda tu kita nampak macam bukan kreatif yang typical kreatif yang orang faham dalam kenaikan pangkat tu lah. Sebab saya rasa di polis saya pun semua orang dah menuju ke arah yang kreatif tu, dia dah menuju ke arah kenaikan pangkat sebab dia dah ikut garis panduan yang naik pangkat tu lah. Okey, sedikit lah. Saya perkongsi yang saya. Doktor, membawa maksud nanti kita akan dapat lambakan orang bercerita pasal sajak, pantun. Betul, that's why. Betul, that's why kita minta kalau dapat di-clearkan dekat sini sebab sekarang yang dah difaham oleh semua orang adalah untuk kenaikan pangkat penulisan kreatif tu. Dia tak faham yang Puan Nin bagi pendekatan yang baru sebab saya nampak pendekatan yang baru dibawa oleh Puan Nin yang sangat bagus. Sebab PDP dalam design memang kita nak perlukan yang macam tu. Mungkin kejuruteraan pun begitu juga. So saya nampak approach dan juga itulah perkataan approach dan juga PDP approach itu setakat tu cadangan saya lah, saya nampak lah. Okey. Terima kasih. Kita ambil maklum rasa apa yang Dr. Maria mention tadi kan, saya letak ada juga dalam FAQ approach producer kreatif menggunakan banyak grafik dan pendekatan santai dalam menyampaikan bahan PDP. Okey, dah pun kita letak dalam FAQ. Nak letak dalam slide juga ke macam mana? Itu biar kita bincang dulu dengan Dr. Nada macam mana. Benda tu adalah keputusan bersama dengan pegawai dengan pengarah lah. Ya. Dekat sinilah elemen nombor 9 ni. Ini memang menjurus kepada apa yang Puan Nin share tadi lah. Pendekatan santai Alright, thank you so much. Ada daripada Tuan Zul Hisham rasanya dari sini tak ada file istilah kreatif tu yang tak apa kena tahu. Tak apa, itu kita mulakan lagi Terima kasih atas feedback yang diberikan. Alright, itu saja. Kita pun dah nak 6 minit nak pukul 1 ni. Ada final words daripada rakan-rakan sekalian? Tuan dan perempuan?
Akasha, wakil college. Yes, Dr. Akasha, silakan. Ke masih hang lagi? Itulah tadi dia kata dia mic dia. Akasha? Halo? Tanya tak jelas pun, BDR kat rumah. Tak ada. Okay, tak apa. It's okay, no problem. Dia type kat sini. Rasa line dia kot, tak jelas. Okay lah, Cik Ghani, mungkin kita boleh nak, kita boleh nak wrap up dah kot kita punya session pada hari ini. Semua konten yang kita share tadi daripada FAQ, daripada slides kan. Mungkin kalau Puan Nin berhati baik nak share mungkin buku-buku yang dah publish sebelum ni approach creative writing. Boleh jugalah untuk kawan-kawan kita buat benchmarking insyaAllah. Di platform yang kita punya social media lah kot, di WhatsApp ataupun Telegram boleh share kat situ. Tapi kata kita punya dokumen tadi tu saya akan minta Cik Roslami untuk masuk ke dalam website Idola juga. Okay, so itu saja. Cik Ghani, ada final words? Okay, tak ada apa. Jadi terima kasih kepada semua. Harap-harap pada Idola 2021 lebih gamat lah. Okay, di mana banyak lagi kehadiran muka-muka baru kan memimpin di pembelajaran lah. Jadi terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Good luck for PDP dan ibu semua. Jangan lupa isi attendance kita record. Attendance jangan lupa. Assalamualaikum. Okay, bye. 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 Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tak sempat nak buat screenshot ni. OOTD jam. Faiza kat office. Ya? Office. Itulah on lah kamera, sempat nak buat selfie. Siapa yang sempat je ni? Tempat. Okay. Ucapan daripada Encik Abra. Rendah Sufian Salim. Apa perasaan anda setelah berhijrah Tuan Encik? Hijrah itu pengorbanan. Pian tak buka kamera. Oh, di mana pengaruh? BDR tak pakai baju